KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, hos anda, Wani Carey. Baik, sebelum kita nak mulakan apa-apa, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ni dan kita masih lagi belum menang. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bersama-sama bertanggungjawab untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial antara orang awam maupun dengan rakan-rakan kita. Alright, so hari ini kita akan belajar mengenai subjek yang agak menarik dan ini merupakan kali pertama Wani bersama dengan cikgu ini untuk subjek pertanian tingkatan 4 modul 2. Tapi kalau anda nak tahu siapa guru kita, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Itulah dia profil guru kita dan di sini kita bawakan Cikgu Fazrin bersama-sama dengan kita ke studio RTS. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Baik. Baik, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah Cikgu. Hari ini Cikgu bukan datang tangan kosong ya. Cikgu bawa dia punya peralatan sekali Cikgu. Hari ini kita akan jalankan satu eksperimen lah. Oh, buat eksperimen hari ini? Kita akan buat eksperimen. Wow, menarik Cikgu. Tapi sebelum tu saya nak bawa Cikgu pergi ke meja istimewa kita dululah. Di sini untuk kita membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh ke sini Cikgu? Okey. Cikgu boleh pakai ini. Hand sanitizer. Lepas cikgu pakai, cikgu boleh tanggalkan pelitup muka. Lepas tu cikgu boleh simpan di dalam poket cikgu. Alright. Wani pun pakai, cikgu pun sudah pakai. Barulah kita boleh borak-borak dengan cikgu. Baru saya nampak muka cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan hari ini untuk pertanian, apa skop yang ingin cikgu fokuskan untuk hari ini? Okey, hari ini kita akan masuk pada modul 2 tapi masih dalam tajuk sains tanah. Okey, kita akan fokus kepada topik baja dan pemajaan. Subtopik jenis baja. Okey, maksudnya hari ini kita lebih kepada baja. Baja. Baja macam mana nak tanam pokok semua tu kan cikgu? Betul. Wah, menarik. Wah, ni tak sabar. Apatah lagi anda yang mengambil subjek ini pun tak sabar nak tahu teknik dan buat eksperimen sama-sama dengan cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak panggil lah pelajar yang akan bersama dengan kita sepanjang 1 jam ini. Jom kita nak panggil anak murid dari SMK Seri Macap Johor. Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar semua? Jangan lupa unmute mic tu, cakap hai. Hai. Barulah boleh dengar suara mereka. Okey, baik. Selamat datang ke studio RTS dan sekarang ini boleh tak Kak Wani nak minta anda perkenalkan diri anda satu demi satu. Kita mulakan dengan Nur Alia. Bagi tahu nama dan tingkatan berapa? Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alia Atirah binti Sarjo dari Sekolah Pendengar Kebangsaan Seri Macap, Separenggam, Johor. Okey. Terima kasih Alia. Seterusnya Nur Syawalia. Hai, saya Siti Nur Syawalia binti Rosli dari SMK Seri Macap, Separenggam, Johor. Okey. Seterusnya kita ada Danish Hakimi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Danish Hakimi bin Ahmad Tamrin, merupakan pelajar SMK Seri Macap. Baik. Pelajar lelaki seterusnya, Faris. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Faris Syazwan bin Ismail dari SMK Seri Macap, Separenggam, Johor. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Miza. Hai, Assalamualaikum. Saya Miza Liana binti Muhammad Saleh, merupakan pelajar dari SMK Seri Macap, Separenggam, Johor. Baik, dan akhir sekali kita ada Nurul Huda. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Huda binti Husaini daripada SMK Seri Macap, Johor. Baik, terima kasih semua pelajar. Boleh saya tahu ni semua anak murid kelas cikgu ke? Ya. Anak murid kelas cikgu? Anak murid kelas saya. Okey, bagus. Nampak bersemangat semua hari ini. Baik, simpan semangat tu sampai ke hujung rancangan. Sebab apa sekarang ni, Wani akan bacakan satu
kad Hari Guru yang direka oleh para pelajar sendiri. Wani nak pilih satulah. Ini comel. Ini dia kad Hari Guru. Jasamu guru tak akan dilupakan. #terima kasih cikgu. Jom kita tengok dalamnya ada apa. Ni dia. Biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar telah terduduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Dan terima kasih cikgu. Ini dia. Terima kasih dari Benedict Tan Wei Bom, darjah 6 dari SJKC Masai. Thank you so much. Ini untuk para guru yang sudah pun mengajar betul-betul lumus, mengajar semua pelajar di sekolah. Dan sekarang ini, jangan ke mana-mana kerana lepas ini kita akan sama-sama membuat latihan eksperimen yang menarik bersama dengan Cikgu Fazrin hanya dalam Road to Success SPM 2021 sebentar saja lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Raz Syami bin Muhammad Razali dari Sekolah Menengah Seri Macap. Saya memilih subjek pertanian ini kerana subjek ini memberikan saya pengetahuan tentang baja dan cara pembuatan baja yang betul. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey serta guru kita hari ini Cikgu Fazrin selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan juga para pelajar dari SMK Seri Macap Johor. Baik cikgu, nampaknya anak murid cikgu dah bersedia, Wani dah bersedia, penonton di rumah pun dah bersedia. Kalau cikgu sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar, Wani. Ya. Okey, pelajar di rumah. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk sains tanah iaitu baja dan pembajaan. Okey, kita akan masuk kepada subtopik yang lebih kecil iaitu jenis baja. Okey, sebelum tu saya terangkan dulu sedikit format pentaksiran pertanian. Dia mempunyai dua kertas iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 adalah penilaian melalui peperiksaan melalui SPM. Manakala kertas 2 adalah melalui tugasan projek dan kerja amali. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada ini adalah contoh buku teks bagi tingkatan 4. Dan buku teks bagi tingkatan 5. Okey Wani, ini tajuk kita pada hari ini. Sains tanah. Sains tanah. Ya, kita kepada baja dan pembajaan dan subtopik yang lebih kecil iaitu jenis baja. Jenis baja. Okey. Okey, sebelum kita mula pembelajaran berkenaan baja ni, saya ada satu teka-teki untuk Wani lah. Alamak. Okey, boleh jawab Saya cuba. Cuba Okey. Apa beza Wani dengan baja? Beza saya dengan baja? Saya hidup. Baja tu pun hiduplah, tak ada beza cikgu, sama je. Saya rasa salah jawapannya. Salah? Jawapan dia apa? Okey, beza Wani dengan baja baja dia menyuburkan tanah. Okey, Wani menyuburkan hati saya. Okey. Sampai berbunga-bunga lah cikgu. Alamak cikgu. Alamak, permulaan yang menarik cikgu. Okey, kita gurau ni saya gurau je. Boleh. Tengok tu cikgu, anak murid cikgu suka cikgu bagi pick up line dia cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada permulaan. Permulaan saya untuk pengajaran pada hari ini adalah berkenaan eksperimen, iaitu tajuknya fermented plant juices. Fermented plant juices ni maknanya kita akan menapai sayur-sayuran ataupun tumbuhan hijau untuk dijadikan baja organik. Okey, bahan dan alatan yang diperlukan tumbuhan hijau. Hari ini saya ada bawa sayur kangkung untuk dijadikan bahan. Okey, kemudian gula merah, kertas putih, kertas A4 lah. Pada hari ini saya dapat saya bawa kertas pink lah sebab ikut tema saya lah, tema baju saya. Okey, gelang getah, bekas plastik, pisau, papan pemotong dan bekas ataupun mangkuk lah. Okey, eksperimen langkah pertama, sediakan bahan dan alatan. Okey, bahan-bahan dan alatan saya dah sediakan. Okey, kemudian yang kedua, potong tumbuhan hijau. Okey, saya akan mulakan potong Okey. Bersaiz. Kita dah mula eksperimen dah. Okey, saya ambil simple lah. Okey, bersaiz 5 sehingga 10 cm. Kita agak-agak je lah ni 5 hingga 10 cm. 5 hingga 10 cm. Gila cikgu, takkanlah nak potong saya pun letak pembaris kan cikgu? Ya, agak-agak je. Kita dah tahu ukuran dia. 5 sehingga 10 cm. Okey.
Okey, nisbah pada kadar 1.1 Kita timbang dulu. Okey. Okey, katakanlah saya timbang sayur ni. Okey. Sebanyak 200 gram. Okey, jadi saya masukkan pada ni. Okey, jadi gula kita pun akan menjadi sebanyak 200 gram. 200 gram juga. Okey. Okey. Agak-agak je lah. Okey, kemudian kita gaulkan bersama sayur tadi dalam bekas. Okey. Campur. Kita campurkan je. Campurkan. Okey, dan kita gaulkan. Okey, kita gaulkan. Okey, kita gaulkan sehingga sebati lah. Okey. Okey, next slide. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, masukkan dalam bekas. Okey, bekas saya sudah sediakan. Masukkan semua ke cikgu? Masukkan semua. Okey, tapi untuk hari ni saya tunjukkan contohnya lah Wani Okey, saya masukkan separuh je lah dulu Okey, boleh. Okey. Okey, kita masukkan yang telah digaul tadi. Kiranya masuk tu sekali dengan gula dia lah cikgu. Masuk sekali dengan gula tu. Okey, baru dia akan gula ini akan membantu proses penapaian tersebut. Okey. Okey, kita gunakan kertas A4 pun boleh Biasa kertas A4 lah kita akan pakai untuk eksperimen pelajar. Kemudian kita dekatkan pada dengan gelang getah. Kertas A4 yang dipotong separuh. Kita potong separuh lah sebab kita nak ikut ikut bekas lah. Kalau bekas besar kita boleh pakai yang besar. Okey. Ni para pelajar semua dah buat eksperimen ni ke cikgu? Dah buat. Kita dah buat minggu lepas kita dah buat. Wow. Okey. Ada lagi ke sayur tu di rumah anda sekarang? Masih elok? Okey, jadi pelajar-pelajar pun saya sarankan buat di rumah lah. Maknanya kalau ada yang sayur-sayur lebih tu, sayur-sayur lebih macam lebih-lebihan mak dia tak masak ke apa kan. Ibu tak masak ke, kita boleh gunakan sebagai bahan-bahan ni tumbuhan hijau lah. Contohnya lebihan sayur yang dah lama ke dalam peti. Ataupun lebihan daripada pasar ke. Yang biasa pasar-pasar tu dia buang dekat luar tu kan. Okey, jadi pelajar boleh gunakan, boleh ambil, kita boleh gunakan sebagai bahan untuk menghasilkan baju. Okey, ini yang saya dah buat dengan pelajar lah. Maknanya ni baru 3-4 hari. Okey, prosesnya belum ni lagi lah. Okey, jadi untuk kita nak cepatkan proses penapaian tu sendiri, kita kena sentiasa gaul selalu. Setiap 2-3 hari kita gaulkan. Ataupun goncang lah. Kalau macam dalam bekas ni kita boleh goncang sajalah. Untuk dia lebih menyerap gula merah tu, dan gula merah tu dapat membantulah dalam proses penapaian tu. Baik. Okey. Jadi gula merah tu cikgu dia akan jadi cair ke dalam tu? Saya nampak gula macam merah jadi tu air. dia akan jadi cair. Dia cair. Okey, tengok slide seterusnya tutup dan dengan penutup dan simpan di tempat redup selama 5 sehingga 7 hari. Dia tak boleh kena ada cahaya lah. Sebab cahaya ni mengganggu, nanti dia ganggu proses penapaian tersebut. Okey, Wani bila kita dah jadikan dia sebagai proses penapaian tu dah lengkap. Okey, macam mana kita nak jadikan dia sebagai baju? Okey. Nanti kita akan tapis bahan-bahan di dalam ni. Kita akan tapis dan kita akan jadikan dia cecair. Cecair. Okey. Bahan-bahan yang pejal tu kita tak ambil lah. Kita jadikan dia sebagai pati. Okey, kemudian bila dah jadi pati, kita akan campurkan dengan air. Okay, 2 ml pati dibancuh dengan 1 liter air. Okey, kemudian baru kita boleh buat siraman pada tanaman lah. Okey. Okey, pada hari ini kita akan terus fokus pada jenis baja. Okey, pelajar-pelajar. Okey, jenis baja kita ada 2 jenis. Yang pertama iaitu baja organik. Okey, baja organik, dan yang kedua baja kimia. Okey, yang kita buat tadi ni baja organik Okey. Okey, kita pergi slide seterusnya.
Okey, yang pertama baja organik. Baja organik, baja semula jadi yang terhasil daripada proses pereputan sisa haiwan dan tumbuhan. Okey, baja organik juga merupakan baja yang mesra alam. Okey, kerana tiada bahan kimia. Okey, kita tak gunakan bahan sintetik langsung. Macam kita tengok tadi kita gunakan hanya tumbuhan, gula merah, Betul? Okey. Kemudian yang ketiga, kos menghasilkan baja organik rendah, berbeza dengan baja kimia. Maknanya kos baja organik ni lebih murah lah. Mungkin kita boleh gunakan sayur-sayur yang lebihan-lebihan di pasar. Ya. Ataupun yang mak kita tak pakai ke, pelajar-pelajar kat rumah tu dia boleh buat lah. Okay, dia mudah dan sangat ringkas. Okey, baja organik terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, tinja haiwan yang diproses. Okey, najis haiwan lah. Okey, maknanya najis haiwan yang diproses apa ni Okey, pelajar di rumah. Kita kena proses dulu. Kalau tak proses nanti dia akan jadi berbau lah. Okey, berbau. Bila dia basah dia berbau. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan dia tinja haiwan yang diproses ni sebagai baja? Okey, kita perlu jemur. Selama 40 hari ataupun lebih lah. Okey, tujuan utama kita jemur ni adalah untuk hilangkan bau dia. Bau tinja tersebut. Bau tinja tersebut dan untuk menjadikan dia sebagai kering lah. Maknanya bau pun hilang. Mungkin bakteria-bakteria yang ni pun dah tak ada lah. Maknanya nutrien tu dah bertambah. Okey. Yang kedua adalah sisa kilang pertanian. Okey, di sini contoh yang saya beri gambar ni adalah ampas kelapa sawit. Okey, selain daripada ampas kelapa sawit, kita boleh menggunakan ampas tebu ataupun batang-batang jagung yang telah untuk sebelum diproses lah. Okey, maknanya untuk sisa kilang pertanian yang di dalam slide ini adalah ampas kelapa sawit yang telah digunakan. Okey, dikilang. Jadi ampas kelapa sawit ini boleh diproses, untuk jadikan baja organik. Okey, seterusnya sisa ladang. Sisa ladang ni maknanya sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Mungkin yang rosak ni, yang rosak ke ataupun yang tidak boleh digunakan untuk diproses. Okey, jadi kita boleh jadikan dia sebagai baja. Okey, saya pergi kepada baja kimia. Okey, baja kimia ni terdapat 4 jenis yang di dalam sukatan pelajaran tingkatan 4. Okey, yang pertama adalah baja tunggal. Yang kedua adalah baja sebatian. Ketiga baja lengkap, dan keempat adalah baja campuran. Okey, yang pertama baja tunggal. Baja tunggal mengandungi satu nutrien utama yang diperlukan oleh tanaman. Okey, terdiri daripada nitrogen, fosforus atau kalium. Okey, nutrien utama. Okey, ini adalah contoh gambar bagi baja tunggal. Okey, yang pertama adalah baja urea. Yang kedua muriat of potash dan yang ketiga CRP. Okey, pelajar mesti ingat mesti dah belajar kan. Okey, biasa kita dah masuk dalam sukatan apa ni diorang dah tahu dah urea atau apa, muriat of potash. Mungkin bagi yang pertama kali dengar dia rasa macam tak tahu apa benda tu kan. Ya, saya pertama kali dengar semua tu, cikgu. Okey, ini adalah nama bagi baja-baja kimia lah. Okey. Okey, kita pergi pada seterusnya baja sebatian. Okey, baja sebatian mengandungi 2 atau lebih nutrien utama tanaman yang disebatikan secara kimia. Okey, maknanya dia dicampurlah nutrien tadi. Kita dah campurkan 2 atau 3 nutrien dalam satu baja. Okey, kandungan nutrien dalam pelbagai nisbah. Okey, contoh baja sebatian Okey, baja sebatian ni dia mempunyai nisbah. Okey, pelajar. Lama tunggu saya nak tanya kan. Okey, siapa boleh bantu saya? Apa yang dikatakan dengan nisbah? Nisbah. Siapa yang nak cuba? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu? Okey, Danish. Okey, Danish. Nisbah yang pertama merujuk kepada nitrogen. Nisbah yang pertama menunjuk kepada nitrogen. Okey, betul. Jadi baja ni dia ada nisbah. Biasanya ada 3 nisbah. 3 nisbah. Kita tengok baja sebatian pun ada 3. Okey, pada baja sebatian yang pertama tu pun ada 3. Okey.
Okey, 15 yang kedua merujuk kepada Dia ni. Faris. Bagi peluang pada Faris pula. Faris. Kita bagi Faris pula. Yang kedua. Tugas yang kedua merujuk kepada fosforus. Fosforus. Okey, yang ketiga, siapa lagi nak cuba? Ketiga, pelajar wanita Nur Alia. Okey, Alia. Yang ketiga merujuk kepada kalium. Kalium. Okey, Kalium. yang ketiga adalah kalium. Jadi, Wow. setiap nisbah merujuk kepada satu unsur nutrien. Okey, macam saya cakap tadi, nitrogen adalah nutrien, fosforus adalah nutrien, kalium pun adalah nutrien. Okey, jadi ketiga-tiga ni adalah nutrien yang utama di dalam baja. Okey, Okey, 3 nutrien utama dalam baja ya, cikgu. Ya ni. Okey, nampaknya cikgu dah terangkan permulaan untuk jenis-jenis baja. Tapi sekarang ini, apa kata kita berehat seketika kerana lepas ni ada banyak lagi perkara menarik yang ingin kita belajar dengan cikgu. Tapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry, bersama juga dengan Cikgu Fazrin dan juga anak murid cikgu dari SMK Seri Macap Johor. Baik, cikgu, jom kita sambung sesi pembelajaran kita untuk baja seterusnya. Mari cikgu. Tadi kita dah tengok baja sebatian dan baja tunggal ni Okey, pelajar. Okey, kita sambung pada baja campuran, baja yang ketiga. Baja campuran dihasilkan daripada dua atau lebih baja tunggal yang berbeza saiz, bentuk dan ketumpatannya. Pelajar, nombor dua, campuran dilakukan secara fizikal tanpa melibatkan tindak balas kimia. Maknanya dilakukan secara fizikal campuran dia. Okey, inilah contoh baja campuran. Yang mana ni tadi kita dah tengok NPK. Ya. Okey, jadi NPK ni dicampurkan dengan contoh yang ni mangan ataupun baja campuran mengandungi sulfur. Ini adalah nisbah ni. Okey, jadi baja campuran ni kita dah baja NPK tadi kita campurkan lagi dengan nutrien lain. Okey. MgO tu apa cikgu? MgO adalah mangan, Mangan. mangan. Mangan unsur-unsur dia adalah unsur. Dalam kita belajar tanah ni kita ada makronutrien. Okey, kita ada mikronutrien. Nanti kita akan tengok. Okey, Baik. Okey, seterusnya adalah baja lengkap. Okey, baja lengkap mengandungi kombinasi semua nutrien yang diperlukan iaitu nitrogen, fosforus dan kalium. Mengandungi nutrien mikro, campuran enzim dan pengawal tumbuhan semula jadi. Okey, pelajar. Okey, ini jenis baja dan fungsi. Okey, yang pertama baja tunggal membekalkan satu unsur saja. Okey, ini tadi saya cakaplah. Okey, baja urea saja atau CIRP sahaja. Okey, itu adalah baja tunggal. Kemudian baja sebatian. Baja sebatian, contoh baja sebatian adalah NPK hijau atau NPK blue special. Okey, ini adalah nama bagi baja. Okey, seterusnya ada baja campuran. Baja campuran, contoh baja adalah mixture. Sebab dia dicampurlah. Okey, seterusnya adalah baja lengkap. Okey, baja lengkap. Contoh baja adalah baja campuran, baja sebatian dan baja folia. Okey. Okey, contoh soalan Okey, pelajar, harap semua pelajar dah bersedia. Okey. Untuk kita jawab soalan pada hari ini. Okey, soalan pertama M dan N adalah dua jenis baja tanaman. M baja kimia, N baja organik. Padankan jenis baja itu dengan kebaikannya dengan menulis M atau N pada petak yang disediakan. Okey, kotak yang pertama. Wani pilih seorang. Saya nak pilih Nurul Huda. Okey, Nurul Huda. Okey, Nurul Huda dah bersedia? Okey, kotak yang pertama adalah? Jawapan yang pertama ialah N, baja organik. Baja organik. Okey. Okey, betul Tania. Okey, baja organik meningkatkan kadar penyerapan dan pegangan air di dalam tanah. Okey. Kotak yang kedua. Seterusnya, saya pilih Faris lah. Okey, Faris. Boleh bantu saya jawab? Kotak yang kedua, M, baja kimia. Okey, kotak yang kedua adalah M, baja kimia.
Betul Faris Okey, memberi kesan tidak balan cepat kepada tumbuhan. Okey, betul. Okey, bagus. Seterusnya, cikgu pula pilih. Okey, saya pilih Miza. Miza. Miza, bantu saya. Jawapan seterusnya adalah M, baja kimia. M, baja kimia. Okey, Okey, betul. Alright. Okey, jadi baja kimia mempunyai kadar nutrien dan fungsi yang khusus. Okey, kotak terakhir. Akhir sekali, Danish lah. Danish. Danish, silakan jawab. Tak, yang terakhir N, baja organik. Okey, N, baja organik. Okey, betul. Tahniah semua Betul pelajar. semua, pandai. Okey, sebentar lagi saya akan terangkanlah berkaitan kebaikan dan keburukannya. Okey. Baik. Okey, yang kedua, soalan kedua. A dan B ialah dua jenis baja. Okey, baja organik dan baja kimia. Padankan dengan menulis A atau B dalam kotak bersebelahan dengan contoh baja yang betul. Okey, kotak pertama. Wani boleh bantu saya tak? Wani nak jawab ke? Saya nak cuba, cikgu. Okey, boleh. Saya cuba yang nombor 1 tu je. Okey, nombor 1, tinja ayam. Tinja ayam, saya rasa A, baja organik. Baja organik. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Okey, tahniah Wani. Nampak tak saya sini faham cikgu ajar hari ni. Okey, terima kasih. Jom, seterusnya. Okey, seterusnya nombor 2. Soalan nombor 2 pelajar. Syawalia. Syawalia lah dulu. Okey, Syawalia. Okey. Boleh jawab Syawalia? Urea adalah baja? Jawapan kedua B, baja kimia. Baja kimia. Urea adalah baja kimia. Okey, betul. Betul. Okey, soalan seterusnya. Seterusnya, Faris tadi. Angkat dulu. Faris. Faris dia semangat hari ni. Okey, Faris. Sabut kelapa adalah baja? Organik. Baja organik. Okey, A. Okey, betul. Okey, betul. Okey, seterusnya. Keempat. Kompos. Danish. Danish. Kompos baja organik. Okey, kompos adalah baja organik. Okey, betul. Alright. Okey, CIRP. Seterusnya, Miza. Miza. CIRP adalah baja kimia. Okey, CIRP adalah baja kimia. Okey. Okey, dan yang terakhir, muriat of potash adalah baja baja kimia lah. Saya jawab lah. Saya pula jawab. Boleh Wani? Boleh, Okey, cikgu. muriat of potash adalah baja kimia. Okey, sebab kita macam mana kita nak tentukan pelajar Okey, baja kimia ni dia ada nama special. Nama-nama khas. Jadi di dalam soalan-soalan kita boleh lihat dengan jelas lah. Okey, maknanya setiap baja kimia itu diberikan dengan nama-nama khas. Okey, jadi mudah untuk pelajar untuk bezakan yang mana baja organik, yang mana baja kimia. Okey. Betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah pembajaan. Okey, Wani Okey, di belakang saya ni lah ada hasil kerja pelajar yang telah pelajar buat. Okey. Wow. Jadi hari ini saya akan sentuh berkenaan kaedah pembajaan. Okey, ini diorang buat special untuk rancangan ni lah. Pelajar-pelajar saya. Mereka enam orang yang buat. Mereka berenam yang buat. Wah, jadi hebatlah cikgu. dia buat special khas untuk rancangan ni lah, RTS ni. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya, kaedah pembajaan. Yang pertama, kaedah pembajaan secara alur. Yang kedua, secara poket. Yang ketiga, secara semburan, titisan, dan yang terakhir adalah taburan. Okey, jadi kaedah pembajaan ni pun kita ada pelbagai cara, pelbagai kaedah. Okey, jadi kita akan lihat sebentar lagi. Okey. Okey, yang pertama kaedah taburan. Kaedah taburan, baja ditabur secara sekata di atas permukaan tanah. Ya, pelajar, penaburan biasanya dilakukan di atas bahan pejal iaitu granul. Boleh diletakkan pada sekeliling pangkal pokok, di sekeliling pangkal pokok. Okey, selepas pokok berumur 3 hingga 4 tahun. Melibatkan penggunaan baja nitrogen. Okey, pelajar. Okey, Atira, boleh terangkan pada saya apa maksud granul? Granul. Mungkin Wani nak tahu Saya tak tahu, cikgu. Atira boleh terangkan. Merupakan batuan. Okey, batuan butiran batuan. Oh. Butiran bagi tanah tersebutlah. Okey. Jadi kenapa 3 hingga 4 tahun? Kerana pokok dah cukup matang untuk menerima baja. Kalau awal kita takut kesan pada
pada pokok tersebut. Okey. Okey, yang kedua adalah kaedah alur. Baja pepejal diletakkan dalam alur dan dikambus semula. Ni kita kita buat secara alur, maknanya kita jadikan longkang lah dan kita kambus semula baja tersebut. Okey, cara ini sesuai digunakan bagi tanaman yang mudah rosak apabila tersentuh bahan baja. Maknanya ada pokok yang sensitif dengan baja. Ada jenis baja yang panas. Okey, dia akan menyebabkan pokok melecur ataupun membantukan proses pertumbuhan pokok tersebut. Pokok pun boleh melecur ya, cikgu? Boleh. Saya ingatkan semua baja sama je. Oh, tak ada. Sebab sifat baja ni ada yang kandungan dia terlebih mungkin panas, ada boleh melecur pada pokok lah. Baik. Okey, seterusnya kaedah seterusnya kita pergi kepada kaedah poket. Pembajaan secara poket. Kita buat bentuk poket lah. Ada mungkin nama dia merujuk kepada poket lah. Okey, pembajaan secara poket dilakukan pada pokok buah-buahan atau pokok yang ditanam secara tunggal. Okey, lubang-lubang poket digali sedalam 10 hingga 15 cm di hujung kanopi kerana bahagian ini merupakan zon akar paling aktif. Baja diletakkan dalam lubang dan dikambus. Okey, jadi kita akan buat bentuk poket. Kita masukkan baja. Okey, ini yang dikatakan di hujung kanopi. Maknanya di hujung kanopi. Kanopi setiap pokok. Okey, maknanya di akhir kanopi pokok tu lah. Okey. Kerana bahagian ini merupakan zon akar paling aktif. Okey, kita pergi kepada kaedah seterusnya, kaedah semburan. Ini biasa kita nampak ni Betul. pelajar rumah. Ini kaedah yang paling biasa kita nampak lah. Dekat mana-mana pun. Okey, larutan cecair baja boleh disembur untuk merawat kekurangan nutrien tertentu, khasnya mikronutrien. Okey, maknanya gunakan kaedah semburan, kita boleh fokus pada satu nutrien saja. Mungkin sebagai contohlah, pokok mungkin penanaman padi ni kurang unsur fosforus atau kalium. Jadi kita boleh fokus pada satu nutrien sahaja. Baik. Okey, seterusnya. Okey, kaedah titisan. Ini pun selalu kita nampak. Kaedah titisan. Okey, contoh pembajaan titisan ialah sistem vertigasi. Okey, jadi dia akan cecair akan terus menitis ke pangkal pokok. Okey, jadi dia secara titisan lah. Okey, kita pergi pada contoh soalan. Kita contoh soalan. Ini dah kita tengok tadi slide tadi kita belajar. Boleh bantu saya untuk soalan yang pertama. Okey, gambar yang pertama merujuk kepada kaedah pembajaan. Okey, Danish, boleh tolong saya? Danish, untuk gambar yang pertama ya, cikgu? Gambar yang pertama. Okey. Jawapan yang pertama, kaedah taburan. Kaedah taburan. Okey, betul Danish Betul. Okey. Okey, yang kedua. Siapa ni? Boleh? Kedua saya nak Alia lah. Okey, Alia. Gambar yang kedua merujuk kepada Yang kedua ialah kaedah alur. kaedah alur. Okey, betul. Betul. Akhir sekali. Okey, akhir sekali. Akhir sekali apa, Syawalia? Syawalia. Dia dah ada hint dalam gambar tu Kaedah. Yang ketiga ialah Kaedah poket. Kaedah poket. Okey. Saya rasa tu paling senang tu, cikgu. Soalan paling senang. Saya bagi hint lah. Betul. Okey, ketiga-tiga kaedah pembajaan. Okey, tahniah belajar. Okey, kita pergi seterusnya, kita akan pergi kepada kebaikan baja organik. Okey, hari ini kita akan tengok juga kebaikan dan kekurangan baja organik dan baja kimia. Okey. Okey, maknanya setiap apa yang ada mesti ada positif dan negatif. Betul Betul. Okey, seterusnya kebaikan baja organik. Yang pertama, meningkatkan kadar penyerapan dan pegangan air. Ini bagi membantu tanah lah. Membantu tanah. Contohnya tanah pasir. Tanah pasir dia meningkatkan kadar pegangan air. Tanah pasir ni dia pegangan air dia rendah. Sebab itu dia sifat dia pegangan air dia rendah. Okey, yang kedua, menambah kandungan nutrien ke dalam tanah. Okey, maknanya baja organik ni menambah nutrien dalam tanah, membantu untuk menyuburkan
pokok. Okey. Ya. Okey cikgu. Kita bagi cikgu tergantung dulu sampai ke poin ketiga supaya mereka di rumah pun nak tahu lagi apa ni kebaikan baja organik yang terdapat dalam baja-baja ni. Jadi kalau nak tahu jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey berserta para pelajar dari SMK Seri Macap Johor dan juga cikgu kita, Cikgu Muhammad Fazrin dan selaku guru pertanian. Okey cikgu, hari ini dan tadi cikgu sudah berkongsi 2 kebaikan baja lah. Kita dah buat cikgu tergantung tadi. Sekarang ni kita nak sambung lah, nak tahu apa kebaikan baja organik yang terdapat dalam baja tersebut. Mari cikgu. Okey pelajar, kita akan sambung kebaikan baja organik. Tengok yang ketiga. Kebaikan baja organik adalah menambahkan mikrob di dalam tanah. Maknanya yang menambahkan mikroorganisma yang baik membantu dalam menyuburkan tanah lah. Okey, kemudian baja organik juga meningkatkan ketersediaan nutrien itu sendiri. Maknanya dia membantu nutrien itu bersedia untuk membantu tanah. Okey, yang ketiga, membaiki keadaan tanah. Okey, contoh tanah liat, tanah liat ataupun tanah pasir adalah contoh tanah yang bermasalah di Malaysia ni. Okey, jadi baja organik ni membantu membaiki tanah tersebut menjadi subur. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kebaikan baja kimia. Yang pertama, fungsi dia lebih kurang je macam baja organik tetapi dia ada sedikit perbezaan lah. Okey, yang pertama menambah nutrien tanah, yang kedua membekalkan nutrien khusus. Macam saya cakap tadi, kalau nitrogen sahaja. Kalau pokok ni kurang fosforus saja kita boleh fokus. Okey, seterusnya adalah kesan tindak balas cepat. Okey, memang baja kimia ni tindak balas dia lebih cepatlah berbanding baja organik. Okey, tetapi setiap ada kebaikan mesti ada kelemahan ni Okey. Okey, kesan sampingan bagi baja organik yang pertama menggalakkan pertumbuhan rumpai. Okey, maknanya dalam masa yang sama rumput dan lalang pun naik sekali. Okey. Okey, yang kedua penyebaran perosak dan penyakit. Baja organik ni dia menyebabkan penyakit sebab dia secara organik, tak ada kawalan secara kimia. Maknanya dia boleh jadikan tempat untuk penyebaran penyakit. Okey. Okey, yang ketiga menjadi perumah kepada perosak. Yang ni baja organik ni boleh menjadi rumah kepada perosak. Okey, contoh perosak. Contoh perosak yang ada kumbang, mungkin belalang, dia akan jadi rumah kepada perosak-perosak tersebut lah. Suka hinggap kat situ. Dia suka kat situ sebab tempat dia lembap, mungkin gelap, lembap, dia jadikan rumah dia lah. Okey. Seterusnya, yang keempat, kesan sampingan baja organik meresap lambat ke dalam tanah berbanding baja kimia. Memang baja organik ni dia agak lambat lah proses dia, tapi dia ada banyak lagi kebaikan dia lah berbanding baja kimia. Okey, kesan sampingan baja kimia pula. Yang pertama, mencederakan tisu tanaman. Okey, masa saya cakap tadi lah, mungkin ada tisu yang akan tercedera akibat kesan daripada baja kimia. Okey, yang kedua, meningkatkan keasidan tanah. Tanah menjadi lebih asid. Okey, menjadi lebih asid, jadi tidak baiklah untuk tanah. Sepatutnya dia dalam keadaan pH yang baik. pH yang baiklah. Okey, yang ketiga, mencemarkan air dan tanah. Okey, ini banyak kes ni kita tengok dekat Malaysia pun dah ada tapi saya tak payah sebut Okey. Ada beberapa tempat yang telah tercemar akibat daripada penggunaan baja secara berlebihan. Okey, dan tidak dikawal. Okey, yang keempat, kos produktiviti ladang meningkat. Memang kos bagi baja kimia adalah lebih tinggi berbanding baja organik. Okey. Okey, seterusnya sebelum kita teruskan, kita akan pergi kepada akronim. Okey, untuk pelajar saya memang saya adakan satu akronim lah bagi setiap benda-benda yang penting lah. Supaya pelajar mudah mengingat. Ya cikgu, banyak tu nak kena ingat tu. Tapi kalau selalu sebut boleh. Macam ni, macam kita dulu kecil-kecil ada pelangi, warna pelangi. Betul kita ada cerita akronim. Saya pun dah lupa lah. Akronim dia warna pelangi. Macam mana kita boleh ingat? Sebab hari-hari kita sebut ataupun kita tulis dan kita hafal lah. Betul. Sebab dalam peperiksaan kita mungkin akan
ditanya tentang apakah senaraikan nutrien makro yang ada. Jadi mungkin kalau tak banyak pun sedikit pun kita dah hafal. Okey, pada hari ini kita akan saya ni akronim yang saya cerita sendiri, nutrien makro NUMA NUMA. Saya beri NUMA lah. Nutrien makro. Okey, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur. Okey, jadi fokus kita pada awal huruf yang awal. Okey, huruf yang awal sahaja Okey, jadi kita hafal lah. Kalau hutang orang nanti Faris kena kerja masuk Singapura. Okey, hari ni saya fokus pada Faris lah sebab hari ni kita ada pelajar nama Faris. Kesian Faris. Jadi untuk dia saya masukkan lah. Okey. Okey pelajar Okey, boleh sebut sama-sama dengan saya. Okey, NUMA. Okey, yang pertama, kalau hutang orang nanti Faris Faris dah senyum kena kerja masuk okey Singapura okey. Sebab apa saya menggunakan perkataan Singapura sebab Singapura mungkin lebih mudah diingat oleh pelajar berbanding Singapura Betul. Biasa kita sebut Singapura jadi mungkin lebih mudah lah. Okey, caranya. Okey, seterusnya kita pergi pada NUMI nutrien makro dah ada. Kita pergi kepada NUMI pula. NUMI ni ialah nutrien mikro. Okey, boron, klorin, kuprum, ferrum, mangan yang saya sebut tadi ni. Okey, zinc. Okey, kita masih menggunakan lagi Faris masih ada di dalam akronim tersebut. Itu dia. Okey. Tapi kali ini saya ubahlah perkataannya. Bawa kawan-kawan Faris masuk zoo. Nak buat apa masuk zoo? Mungkin dia nak tengok haiwan-haiwan Haiwan apa nak tengok? Okey, pelajar boleh Jadi minta pelajar untuk hafal. Boleh buat nota sikit sebelum periksaan untuk kita hafal lah. Apa yang disebutkan sebagai nutrien mikro dan makro. Okay, mungkin ada soalan-soalan yang akan melibatkan penggunaan penghafalan nutrien makro dan makro. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jadi secara ringkasnya baja organik dan baja bukan organik iaitu baja kimia lah. Okey, baja organik keseluruhannya dia menyuburkan tanah dan juga pokok. Okey, ni dia membantu pokok dalam menambah nutrien dan unsur-unsur organik dan membantu juga mikroorganisma bagi menyuburkan pokok dan tanaman. Okey, seterusnya baja kimia. Okey, dia hanya menyuburkan pokok. Dia tidak membantu tanah. Okey, macam saya sebut tadi baja organik dia membantu tanah dan pokok. Baja kimia hanya membantu pokok saja, menyuburkan pokok. Okey, jadi penggunaan baja kimia secara berlebihan pun tidak bagus untuk tanah. Tanah akan menjadi semakin beresid. Okey, dan ini akan membantukanlah proses pertumbuhan sesuatu tanaman itu. Okey. Kalau macam cikgu sendiri, cikgu lebih recommend untuk guna organik ke kimia? Okey, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia. Okey, macam saya di sekolah, saya lebih suka gunakan organik. Organik ni lebih mudah untuk pelajar, mungkin pelajar boleh hasilkan di rumah. Di sekolah pun kita ada buat. Kita ada ambil lebihan daripada sampah sisa makanan di kantin. Okey, dan pelajar-pelajar saya sendiri akan buat untuk kita proses kompos lah. Kompos. Dia bahan organik ni bestnya sebab ada depan mata kita. Betul. Dan lebih mudah didapati lah. Ya, betul. Okay. Alright, cikgu. Okey, seterusnya kita dah sampai kepada ni lah. Okey, kepada keseluruhan. Okey. Okey. Nampaknya cikgu dah habis mengajar untuk topik baja. Baja, okey. Baja hari ni. Kita dah cover banyak perkara. Wani pun dah tahu banyak benda baru juga hari ni. Jadi kita nak tanya pelajar lah, ada tak apa-apa soalan yang nak diajukan kepada cikgu anda? Kalau ada macam kekeliruan ke cikgu, saya nak tanya kenapa ini macam ini. Mungkin boleh tanya. Siapa nak tanya soalan?
Nur Alia, dipersilakan. Cikgu, Ya, Lia. apa beza nutrien mikro dan makro? Okey, nutrien nutrien makro dan mikro. Okey, nutrien ni dia ada primer, sekunder, okey dan nutrien mikro ni lah. Okey, yang utama tadi saya sebutlah. Nutrien makro yang paling utama adalah NPK. NPK. Okey, N ialah kita belajar N ialah Nitrogen. nitrogen. Okey, bagus. Terima kasih Wani. Okey, P adalah phosphorus. Phosphorus. Dan K adalah Helium. kalium. Okey. Jadi ketiga unsur ini adalah sumber nutrien makro yang utama. Okey, jadi dia ada sekunder. Yang mana yang nutrien mikro ataupun makro yang lain adalah nutrien sekunder. Okey. Okey, menjawab soalan Alia. Okey, Lia jelas Okey, seterusnya tadi macam ada lagi seorang nak tanya. Adakah? Okey, nampaknya semua dah faham dah sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, tapi Wani nak tanyalah mereka ni kan, memandangkan kita masih ada sedikit lagi masa, Wani nak tanyalah macam Alia, Syawalia, Faris, semualah yang ada di sini, anda ada plan tak kalau dah habis sekolah nanti terfikir macam nak sambung jurusan pertanian juga ataupun rasa macam nak jadi seorang yang akan mengusahakan bidang pertanian tu? Ada tak? Kalau ada boleh berkongsi dengan kami. Macam Faris. Faris lepas dah buat pertanian ni minat tak? Mana tahu nanti nak buat bisnes pertanian ke kan? Minat sedikit. Minat sedikit. Kenapa sedikit? Dia yalah sebab kita dekat sekolah pun kita ada buat eksperimen amali. Jadi sikit sebanyak mungkin dia sebab tahu tingkatan 5 dia baru bulan keempat kan. Sekolah pun baru buka, jadi mungkin dia pengalaman yang lepas tu dia dah macam sama-sama. Kenapa minat sedikit? Kalau Wani boleh kata minat banyak sebab Wani belajar, tengok eksperimen hari ni, Wani rasa macam best je buat benda ni. Sebab apa tahu cikgu? Macam Wani di rumah pun, Wani dengan ibu Wani suka orang kata tanam juga, tanam baja, lepas tu suka tanam pokok sendiri. So bila Wani belajar mengikut teori hari ni, baru Wani lebih tahu benda-benda yang patut kita tahu kalau nak buat baja ni. Okay, Wani, selain daripada tumbuhan tadi, tumbuhan hijau, dia ada beberapa lagi jenis baja yang kita boleh buat. Okey. Okey, macam tadi kita buat plant juices. Okey, selain daripada itu kita boleh buat fruit juices. Fermented fruit juices. Kita gunakan buah-buahan lah. Okey, buah-buahan yang perlu kita gunakan adalah buah-buahan jenis manis. Contoh pisang ataupun rambutan. Kita boleh campur juga dengan gula merah. Okey, dan kita biar juga sama juga macam yang proses yang saya buat tadi. Okey, yang ketiga fish amino acid. Kita boleh gunakan ikan juga. Ikan juga boleh digunakan sebagai baja. Ikan tu kiranya ikan yang masih mentah. Masih mentah. Okey. Isi ikan boleh kita gunakan sebagai apa ikan sekalipun. Apa ikan sekalipun. Okey. Yang seterusnya adalah kulit telur. Di dalam silibus tingkatan 4 kita ada belajarlah. Maknanya kita ada belajar beberapa jenis baja yang boleh dilakukan di sekolah. Okey, menggunakan kulit telur pun boleh. Okey. Jadi pada hari ini saya tunjukkan contoh tadi tumbuhan hijau sajalah. Okey, baik cikgu. Nampaknya kita sudah tiba ke penghujung rancangan. Kalau mungkin cikgu ada kata-kata semangat ataupun pesanan akhir yang ingin cikgu sampaikan kepada mereka yang sedang menonton, dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih kepada Wani bantu saya pada hari ini dan kepada pelajar saya selama 6 orang daripada SMK Seri Macak Simpang Renggam. Okey, pelajar-pelajar di luar sana yang mengambil pertanian, okey, saya harapkan pada SPM 2021 kita akan lebih berjayalah untuk menjawab soalan dengan bantuan guru-guru anda di sekolah masing-masing. Okey, bersama-sama kita mentabakkan mata pelajaran pertanian kerana mata pelajaran pertanian ni dia suatu mata pelajaran yang menyeronokkan dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi seseorang pelajar itu sendiri.
Betul. Baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Fazrin selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dari SMK Seri Macap Johor ya Cikgu. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Nur Alia Atira, Nur Syawalia, Faris Syazwan, Danish Hakimi, Nurul Huda dan juga Miza Liana kerana anda sangat bersemangat dan sporting hari ini. Semua jawab soalan cikgu betul je semua. So Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan berjaya mendapat A+ lah untuk subjek ni ya cikgu. Okey, amin. Okey, jadi kita akan jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Dari saya, Wani Carey. Bye-bye.